wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini. Kalau minggu lepas kita dah habiskan tajuk luas dan juga isi padu. Jadi pada minggu ini kita akan masuk tajuk seterusnya, iaitu tajuk koordinat. Okey, tajuk koordinat ini bukan tajuk yang baru untuk awak semua, sebab awak dah pun jumpa koordinat ni semasa awak di tahun 5. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita flashback sedikit tentang koordinat. Okey, perkara yang penting yang awak perlu tahu dalam koordinat ialah, yang pertama ialah satah kartes. Okey, setiap koordinat, setiap titik yang ingin kita cari mesti adanya satah kartes. Satah kartes ni, inilah permukaan ni. Yang mencatatkan segala nombor-nombor, mencatatkan titiknya di mana, itu ialah satah kartes. Yang kedua, awak kena tahu koordinat ini, yang pentingnya adanya paksi X dan juga paksi Y. Paksi X kita akan namakan dia sebagai paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni yang mana cikgu? Yang baring ke yang berdiri? Okey, paksi mengufuk merupakan paksi yang baring, yang melintang. Manakala paksi Y ialah paksi mencancang. Paksi mencancang ialah paksi yang menegak, yang berdiri. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu awak tahu ialah adanya titik asalan. Okey, di mana titik asalan? Titik asalan berada di kedudukan sifar-sifar. X-nya sifar, Y-nya pun sifar. Itu adalah titik asalan. Okey, seterusnya yang perlu awak tahu ialah cara untuk menulis koordinat. Okey, bagaimana kita nak tulis koordinat? Kita akan mulakan dengan nilai X dahulu, disusuli dengan nilai Y. Okey, kita lihat gambar di sebelah. Titik A. Di manakah titik A? Macam mana kita nak plot? Macam mana kita nak tulis koordinat A tersebut? Okey, yang pertama sekali, andaikan awak berada di asalan. Okey, awak berada di sini, di asalan. Sifar-sifar. Awak nak tengok kat mana titik A tu. Awak nak cari di mana titik A. Jadi, apa yang perlu awak buat? Kalau awak, contohlah, titik A ni ialah buah kelapa di atas pokok. Contoh. Okey, awak nak dapatkan buah kelapa tersebut. Macam mana nak dapatkan buah kelapa tersebut? Nak terbang dulu, baru ambil? Ataupun awak nak jalan dulu, panjat, baru ambil? Cara mana yang betul? Mesti cara yang kedua kan? Awak jalan dulu atas tanah, lompat dulu. Berapa langkah lompat ni? 3. Okey, 3. Kemudian, dah sampai dekat pangkal pokok tu, apa nak buat? Kita pun panjat. Panjat berapa? 1, 2, 3, 4. Panjat 4. Okey, itu cara tulis koordinatnya. 3, 4 dan mesti duduk dalam kurungan. Okey, koordinat mesti duduk dalam kurungan. Di luarnya tulislah titik apa? Titik A. Kalau titik B, B lah. Okey. Contoh. Okey, tulis koordinat bagi titik A dan D. Titik A. Kita buat contoh titik A. Andaikan awak berada di asalan sifar-sifar, macam mana nak cari A tu? Mesti kita berjalan dulu baru kita panjat. Ingat, kita akan berjalan dahulu, mengufuk dahulu, baru kita panjat, baru mencancang. Okey, kita pun jalan. Nak pergi A. 1, 2, 3. Okey, 3, dah sampai, baru panjat. 1, 2, 3, 2. Okey, jangan lupa letak nama titik di luar. Okey, titik D. Mana D? Okey, di sini D. Okey, andaikan awak berada di asalan, lompat, jalan dulu atas tanah. Jadi maksudnya kena mengufuk dahulu baru kita mencancang. Awak pun kira 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian kita akan panjat, mencancang. 1, 2, 3, 4. 5, 4. Letak dalam kurungan. Letak juga apa nama titik dia. Okey, itu cara untuk kita menulis koordinat. Okey, ini yang kita belajar pada hari ini, iaitu jarak dari asalan. Yang pertama, jarak dari asalan, dan yang kedua yang kita akan belajar lagi ialah jarak antara titik koordinat. Kita tengok dulu yang pertama. Jarak dari asalan. Nyatakan jarak mengufuk titik A dari asalan. Okey, yang ni yang penting ialah dari mana awak berada.
Okey. Maksudnya awak kena kira dari mana. Sekarang ni soalan ni contoh. Nyatakan jarak mengufuk titik A. Jarak mengufuk ya. Jarak mengufuk titik A dari asalan. Awak berada di asalan. Di mana A? Oh, di sini A. Sekarang ni dia nak jarak mengufuk sahaja. Mengufuk yang baring ke yang berdiri? Yang baring kan? So, awak pun kira lah berapa. 1, 2, 3. 3 apa? 3 ketul? Tak. 3 unit. Okey, ingat kalau dalam koordinat, lepas kita lompat-lompat tu, unitnya mesti tulis 3 unit. Okey, jawapannya jarak mengufuk A dari asalan ialah 3 unit. Ini cara tu jawapan dia, 3 unit. Okey, soalan pertama kita dah. Soalan kedua pula, nyatakan jarak mengufuk titik C dari asalan. Dari mana? Dari asalan. Sama juga. Tapi sekarang ni titik C berada di sini. Kita lompat. Mengufuk jarak mengufuk maksudnya jarak yang part C yang berbaring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak mengufuk C dari asalan ialah 7 unit. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Ni semua dari asalan dulu tau. Lepas ni baru kita belajar dari antara titik. Okey, nyatakan jarak mencancang. Ni mencancang pula. Tadi mengufuk, ini mencancang. Mencancang yang baring ke yang berdiri? Yang berdiri. Ingat, mencancang ialah yang berdiri tegak. Nyatakan jarak mencancang titik F dari asalan. Titik F dari mana? Dari asalan. Bayangkan awak berada di asalan. Titik F. Oh, sini titik F. Okey, nak sampai ke titik F tu berapa kali kena panjat? Sebab dia mencancang kan? Berapa kali kena panjat? Awak pun kira. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. So, jawapan dia jarak mencancang F dari asalan ialah 5 unit. Okey. Soalan pertama. Soalan kedua. Nyatakan jarak mencancang lagi titik E dari asalan. E dari asalan. Bayangkan awak berada di asalan. Tapi awak kena cari yang E pula. Berapa banyak kita nak lompat? Berapa banyak kita nak panjat ke atas? Awak pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak mencancang E dari asalan ialah 6 unit. Okey, dapat? Okey, ini yang nombor 2 yang akan kita belajar pada hari ini. Ialah jarak antara koordinat. Okey, kalau tadi dari asalan, dia bagi awak duduk kat asalan, awak kena kira berapa jarak ke satu titik. Sekarang ni kita nak kira jarak antara koordinat. Maksudnya ada 2 titik lah, kemudian awak kira jarak. Okey, lihat rajah, berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari A ke C? Ini penting. Dari A ke C. Dari A awak berada di sini. Nak pergi ke C. Yang saya petakkan ni. Awak berada di anak panah tu. A. Nak pergi ke C. Macam mana kita nak kira jarak? Okey, nak kira jarak mesti bermula dengan mengufuk dahulu. Macam saya cakap tadi, nak pergi panjat, nak pergi ambil buah kelapa, kena jalan atas tanah dahulu, baru kita panjat pokok. Bukannya kita pergi terbang terus ambil buah. Okey, ingat tu. Okey, cara nak pergi ke C, awak dari A nak pergi ke C, jalan dulu atas tanah berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Kemudian berapa pula kita nak naik ke atas? Berapa langkah pula kita nak panjat? Awak pun kira. 1, 2, 3, 4. Oh, sini 4, sini pun 4. Jadi, jarak dari titik A ke C ialah 4 unit mengufuk. Inilah mengufuk yang baring ni. Dan 4 unit mencancang yang kita panjat ni. Okey. Contoh yang seterusnya, lihat rajah berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik A ke titik B. Okey, dia dah tulis dah A kat sini. Dari titik A, sini A ya. Nak pergi ke B. Yang saya petakkan ni. Okey. Kita boleh guna cara yang pertama macam tadi, iaitu dengan kira dahulu berapa kita lompat. 1, 2, 3. Okey, 3 unit mengufuk. 1, 2. 2 unit mencancang.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh guna jarak boleh juga dikira dari koordinat itu sendiri. Dia dah bagi koordinat macam tadi. Contoh macam ni tak ada koordinat kan? Semua dia bagi titik, lepas tu dia letak je A, B, C, D. Tapi sekarang soalan sekarang dia siap koordinat lagi. 3, 2, 6, 4. Jarak boleh dikira dari koordinat itu sendiri. Contoh A 3, 2, B 6, 4. Kalau dia tanya, berapakah jarak mengufuk dari titik A ke B? Okey, mengufuk yang didahulukan ini, yang belah kiri. Mencancang yang belah kanan. Jadi awak boleh tolak saja titik A 3, titik dia kalau B 6. Jadi awak boleh tolak sahaja 6 tolak 3 sama dengan 3. Jadi jarak mengufuk dari A ke B ialah 3 unit. Sama tak? Sama kan? Okey, kemudian kalau mencancang pula, kita ambil ni pula. Belah kanan pula. 2 tolak 4 boleh ke? Tak boleh kan? So kita buat 4 tolak 2. 4 tolak 2 sama dengan 2. Jadi jarak dari titik A ke B ialah 2 unit mencancang. Okey, jadi ada dua cara untuk kita dapatkan jarak antara dua koordinat. Okey. Lihat rajah berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik A ke B. Okey, dari sini awak di sini nak pergi ke sini yang saya petakkan ni. Okey. Jarak dari titik A ke B, macam saya kata tadi, kita kena berjalan dahulu baru panjat, betul? So, kita pun berjalan dahulu. 1, 2, 3, 4. 4 mengufuk. Okey, mencancang. Kita dah jalan, mesti kita panjat kan? Okey, tapi sekarang ni, titik ini berada di bawah. Jadi, kita kena turun ke bawah. Tak adalah pokok kelapa dah, tapi lepas kita dah berjalan, bila kita dah mengufuk, maksudnya kita kena mencancang. Okey, mencancang ada dua arah lah, ke atas dan ke bawah. Kalau mengufuk dua arah juga, ke kiri dan ke kanan. Okey, jadi awak pun turunlah ke bawah. Berapa langkah nak turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak dari titik A ke B ialah 4 unit mengufuk. Ni mengufuk dan 6 unit mencancang. Yang tegak ini ialah mencancang. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Perlu diingatkan lagi sekali. Yang pertama, koordinat yang penting ada Sata Kartes. Ada dua paksi. Paksi mengufuk dan mencancang. Mengufuk yang baring, mencancang yang berdiri. Kemudian awak kena tahu di mana titik asalan. Okey, titik asalan berada di sifar-sifar. Okey, yang kedua yang penting pada hari ini ialah mengufuk. Dia akan pergi dua arah, iaitu kiri dan kanan. Tak kira lah awak bergerak ke kiri, awak lompat ke kiri atau melompat ke kanan, masih lagi mengufuk. Manakala mencancang, arah dia ialah atas ke bawah. Tak kira lah awak panjat pokok kelapa ataupun awak turun pokok kelapa, itu ialah mencancang. Ingat, mengufuk paksi yang baring, mencancang paksi yang tegak. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa, boleh tanya saya melalui WhatsApp. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.